A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kali ini kita sekali lagi dapat bertemu di dalam tafsir ringkas mengikut muka surat Al-Quran. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama pada muka surat 369 insya-Allah. Dan kita masih lagi pada surah Asy-Syu'ara. Kita baru saja bermula beberapa muka daripada surah Asy-Syu'ara. Pada hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada ayat yang ke-40 daripada surah Asy-Syu'ara. Muka-muka kita akan mendapat sedikit manfaat daripada sesi kita pada pagi ini, insya-Allah. Kita masih lagi dalam penceritaan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Firaun. Jadi sebelum daripada ni kita telah tamat dalam sesi sebelum ni, iaitu di mana Firaun telah mengumpulkan para tukang sihir daripada seluruh negeri Mesir di bawah pemerintahannya supaya melawan dengan Nabi Musa AS. Kerana Nabi Musa telah menunjukkan beberapa perkara sebagaimana yang telah kita baca sebelum daripada ni, iaitu yang pertamanya menukarkan tungkat beliau menjadi ular, dan yang kedua menjadikan tangannya putih. Jadi dua perkara ini yang disebutkan di dalam surah ini. Sebagaimana kita tahu, banyak lagi lah perkara-perkara lain yang merupakan mukjizat Nabi Musa, tetapi ini adalah perkara yang berlaku di hadapan Firaun pada awalnya itu, dan kemudian oleh kerana Firaun menganggap ini adalah merupakan satu sihir, jadi dia telah berusaha sekarang mengumpulkan tukang-tukang sihir daripada seluruh Mesir atas nasihat, sebagaimana kita baca pada sesi lepas, atas nasihat daripada orang-orang yang berada di kelilingnya. Jadi sekarang marilah kita tengok insya-Allah, dan sebelum daripada itu saya nak ingatkan bahawa surah ini, iaitu surah Asy-Syu'ara, kita mempunyai temanya, iaitu temanya adalah Al-I'lam, iaitu pemberitahuan, penerangan, penceritaan bagaimana kita nak menyampaikan dakwah kepada orang ramai, kepada manusia yang berada di hadapan kita, yang dipanggil dalam Al-Quran sebagai Al-Khitab. Ya, khitab itu orang yang ditujukan dakwah tu. Pada ayat 40 pada hari ini kita akan tengok, iaitu kita akan baca sikit insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Maksudnya sini ialah la'allana, semoga kita semua. Ini adalah merupakan kata-kata Firaun menurut pendapat nattabi'us saharata. Kita akan semua ni mengikut siapa? Mengikut tukang sihir. Iaitu kata-kata ini menunjukkan bahawa Firaun dan juga golongan-golongan yang berada di kelilingnya merasa yakin bahawa tukang sihir ini pasti akan menang melawan Nabi Musa AS yang hanya mempunyai dua sihir sahaja pada ketika itu, iaitu tungkat menjadi ular dan juga tangan yang putih. In kanu humul ghalibin. Jadi kata-kata ini menunjukkan bahawa mereka begitu yakin bahawa tukang sihir ini akan menang. Jadi as-saharatu itu adalah as-saharatu, asalnya as-saharata di sini adalah kata jamak kepada as-sahir. As-sahir ialah tukang sihir, as-saharah ialah tukang-tukang sihir. Kemudian selepas daripada itu, falamma jaa as-saharatu. Jadi sekarang ini tukang-tukang sihir ini pun dah datang. Falamma jaa as-saharatu qalu li fir'aun. Mereka berkata kepada Firaun. Jadi tukang sihir telah dikumpulkan. Jadi mereka pun berkata, ni sebelum daripada perlawanan, a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Itu adalah soalan daripada tukang sihir kepada Firaun. Jadi apa kata mereka? Kata mereka ialah a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Tanya, adakah bagi kami ini upah jika sekiranya kami ini menang? Jadi tengok, ini adalah perkara biasa yang berlaku kepada orang-orang yang mencari makan kita tu, ataupun duniawi. Jadi orang-orang yang mempunyai sifat duniawi, sifat materialisme, apa-apa yang mereka buat, mereka mesti nak kepada upah. Kalau tak ada upah, mereka tak nak buat. Jadi ini apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama saja. Jadi perkara ini dikatakan berlaku, kalau ikut sejarahnya, adalah lebih kurang berapa? Iaitu
3,000 tahun ataupun 4,000 tahun ataupun 5,000 tahun sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad SAW. Maknanya zaman ini adalah terlalu lama, ribu tahun, bukan 100 tahun, bukan 200 tahun. Kalau kita 100 tahun, 200 tahun dah begitu lama. Kalau kita di Malaysia seperti kata Hang Tuah berapa? 600 tahun, 500 tahun, dah begitu lama, kita pula tahu ceritanya bagaimana, kan. Tetapi apa yang berlaku kepada Firaun ni dan juga Nabi Musa, peristiwa ini berlaku ribuan tahun sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa yang berlaku, kita tengok kan, perangai manusia tetap juga sama, iaitu mereka tak akan buat satu-satu benda melainkan mereka akan memastikan dulu apa upahnya. Ada upah tak ni? Ada upah tak ni? Kalau tak ada upah tak nak buat. Jadi ini adalah perbezaan kita dengan iaitu sebagai orang mukmin dengan apa yang berlaku kepada manusia duniawi, sebagaimana yang berlaku kepada tukang-tukang sihir dengan Firaun ni, iaitu mereka mesti nak upah dulu, tanya pastikan dapat upah. Jadi apa kata Firaun? Qal, na'am. Kata Firaun, ya. Ya apa? Ya, kamu akan dapat upah. Dan kemudian apa lagi? Dia kata wa innakum idzan laminal muqarrabin. Bukan sekadar dapat upah. Itu dia kata na'am tu, makna yes, kamu semua akan dapat upah. Kemudian yang kedua apa? Dia kata wa innakum idzan laminal muqarrabin. Kemudian kamu semua pula akan dijadikan orang-orang yang dekat dengan aku. Ikut terjemahannya, iaitu kamu akan menjadi orang yang dekat. Jadi apa maksud orang-orang yang dekat ini? Ialah kamu semua akan dapat jawatan. Kamu semua akan dapat pangkat. Kamu akan dapat pingat. Kamu akan dapat, itu zaman moden pada hari ini, kan. Jadi maknanya kan perkara yang sama, iaitu pemberian pingat, pemberian penghormatan, pemberian kamu ni akan dapat something, bukan hanya dapat harta saja tapi akan dapat kedudukan dan sebagainya. Disebutkan oleh Firaun sini, izan la minal muqarrabin, kalau kamu menang. Sebab ini masalah besar negara bagi Firaun ni, iaitu orang yang hendak seolah-olahnya menjatuhkan dia, menunjukkan bahawa dia ni tidak betul. Sebab sebelum daripada ni dia kata dia ni Tuhan, tapi sekarang ni tiba-tiba ada orang mencabar dia dengan sihir dia, iaitu Musa. Jadi oleh kerana itulah maka siapa-siapa yang boleh buat benda ni semua, boleh lawan Musa ni, maka dia akan diberi bukan sekadar duit, tapi dia akan diberi dengan pangkat dan sebagainya. Jadi kita tengok kat sini, seolah-olahnya bagi Firaun ni semua benda adalah di tangan dia. Duit di tangan dia, pangkat di tangan dia, apa-apa saja di tangan dia. Jadi ini adalah kebiasaan orang-orang besar yang tidak mengikut Islam, maka inilah keadaan dia, iaitu seolah-olah menjadikan semua benda yang ada di hadapan dia ni, semua ada di dalam negara tu adalah milik dia. Ini adalah satu benda yang berlaku sejak daripada zaman Firaun lagi, bukan saja ni. Sebab itulah maknanya apa yang berlaku di hadapan Nabi SAW ketika Nabi SAW berada di Mekah, Nabi menggelarkan Abu Jahal sebagai Firaun hazihil ummah. Firaun hazihil ummah maknanya sifat-sifat Firaun itu ada pada Abu Jahal. Jadi apa dia yang ada pada Abu Jahal, yang ada pada Firaun? Jadi Allah SWT menceritakan masalah ini semua, kan. Nabi SAW mengatakan perkataan tersebut ketika peperangan Badar, ketika Abu Jahal telah dibunuh dan dihumbangkan dalam telaga. Kemudian Nabi berkata, inilah Firaun hazihil ummah. Jadi nak menunjukkan bahawa apa-apa yang berlaku ni sebenarnya, kan, ialah sifat-sifat ini, sifat-sifat kejahatan, sifat-sifat kezaliman, sifat-sifat orang-orang yang menentang dakwah, menentang Islam dan sebagainya, yang merupakan ketua-ketua. Jadi sifat-sifat itu tetap ada sejak daripada zaman Firaun. Sebab itulah Allah SWT menceritakan sifat-sifat Firaun ni dalam Al-Quran, mengekalkannya supaya kita semua boleh tengok, kita boleh baca dan kita boleh tahu, kan, bahawa inilah dia sifat-sifat pemimpin, ketua-ketua yang jahat, yang zalim dan sebagainya, yang mana mereka menggunakan kuasaan dia dan menganggap bahawa harta yang ada di negeri itu adalah milik mereka, dan juga pangkat-pangkat ni adalah milik mereka, dan orang bawah semua akan tunduk kepada mereka. Kenapa? Kerana merasa bahawa pangkat yang diberikan oleh mereka ni adalah laku, kan, boleh diterima pakai. Kemudian seterusnya fa'alqau. Apa yang berlaku ialah fa'alqau hibalahum. Sekarang berlakulah peristiwa itu. Jadi Allah SWT ringkaskan dalam surah ini, diceritakan dengan cepat cerita-ceritanya, dan kita boleh melihat dengan detail lagi di dalam surah-surah yang lain. Kita ada dalam surah Al-A'raf, ada cerita tentang Nabi Musa, dan kemudian kita cerita ada surah Taha, kemudian kita ada dalam surah Al-Qasas. Semua tu adalah di mana cerita tentang Nabi Musa AS menghadapi dengan Firaun.
Jadi fa'alqau hibalahum wa isiyahum. Apa yang dibuat oleh tukang sihir, jadi berlakulah pada hari itu di mana tukang sihir itu pun mencampakkan mencampakkan tali-tali mereka kan. Tali-tali hibal iaitu ini adalah sebelum daripada tu, minta maaf, ayat 43 sebelum daripada tu kita terlompat sikit tadi, iaitu qala lahum Musa alqu ma antum mulkun. Nabi Musa berkata kepada tukang-tukang sihir. Sekarang dah hari pertemuan dulu, hari pertandingan, dia katakan, lalu Nabi Musa berkata kepada tukang sihir itu, alqu campakkanlah ma antum mulkun, apa yang kamu nak campak tu. Jadi Nabi Musa disebutkan di dalam tafsir ialah kata-kata ini kata-kata yang penuh confident maknanya. Nabi Musa ni pernah yakin bahawa dia bersama Allah bersama dengan dia, dan apa-apa yang dibuat pada hari itu oleh siapa-siapa saja, tukang sihir mana pun, hebat mana pun, kalau manusia biasa memang dia takut kepada tukang-tukang sihir ini. Sebab apa? Dia boleh buat benda yang pelik-pelik kan, hantu, jin dan sebagainya, kita boleh katakan kan. Tetapi Nabi Musa yakin bahawa dia bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah dia berkata, alqu ma antum mulkun, campaklah, kamu nak campak. Jadi mereka pun mencampaklah. Fa alqau hibalahum. Jadi mereka pun mencampak apa? Yang pertama sekali ialah tali. Kemudian yang kedua mencampak apa? Isiyahum. Mereka pun ada tungkat juga. Tukang-tukang sihir ni ada tungkat. Jadi mereka ada tali, mereka ada tungkat, mereka pun campak. Wa qalu bi izzati fir'aun. Jadi mereka ni ketika mencampak tu, kalau kita sebagai muslim, kita ialah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ajarkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita mencampak, kita buat apa-apa pun dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Firaun di sini tukang sihir mengatakan apa? Bi'izzati Firaun. Dia kata dengan kebesaran Firaun. Tengok kan. Jadi nama Firaun seolah pada masa itu mereka masih lagi menganggap bahawa Firaun itu Tuhan mereka lah. Inna lanahnul ghalibun. Confident dia, iaitu inna lanahnul ghalibun. Kami menang, mesti menang hari ini. Tu cakap dia kan. Jadi apa selepas itu berlaku? Fa'alqa Musa asahu. Selepas daripada mereka mencampakkan tu, tungkat mereka, mencampakkan tali mereka, semua tu bertukar menjadi ular. Bergerak-gerak kan. Ular betul ke ular tak betul. Tapi di dalam surah yang lain disebutkan bahawa memang orang nampak macam ular. Jadi semua orang takut dah pada masa tu. Tapi Nabi Musa AS dengan confidentnya, fa'alqa Musa asahu. Nabi Musa mencampakkan tungkatnya, fa'iza hiya talqafu ma ya'fikun. Tiba-tiba hiya talqafu. Talqafu ni tabtalek. Tiba-tiba tungkat Nabi Musa tu bertukar menjadi ular, dan kemudian dia tabtalek, talqafu, memakan, menelan semua ma ya'fikun, apa yang ya'fikun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala gunakan sini perkataan ya'fikun. Ya'fikun ialah satu benda yang mana orang nampak macam tu tapi sebenarnya tak macam tu. Iaitu orang nampak macam ular kan, yang kita nampak tadi kan. Yang kita akan sebut tadi ialah mereka menukarkan tungkat mereka dan juga tali mereka tu macam jadi seperti ular, tapi sebenarnya ialah bukan ular pun. Ma ya'fikun saja, yang nampak macam ular. Jadi seterusnya Allah SWT kata fa'ulqiyas saharatu sajidin. Apa yang berlaku ialah satu benda yang tidak disangka-sangka kan, iaitu fa'ulqiyas saharatu sajidin. Bila tukang-tukang sihir ni melihat bahawa semua tungkat mereka yang menjadi ular tadi tu dan juga tali-tali mereka yang menjadi ular tu semua dimakan oleh ular Nabi Musa ni, pada ketika itulah mereka rasa bahawa ini dah bukan sihir ni. Ini memang mukjizat, ini memang kuasa daripada lainan ni, iaitu kuasa apa yang disebutkan oleh Nabi Musa AS itu memang betul lah. Iaitu dia kata apa? Iaitu dia ni adalah Rasul kepada Rabbul Alamin. Sebab apa? Bagi mereka pada masa tu, sihir mereka ni tak adalah, sihir mereka ni paling top sekali dalam dunia lah ikutnya pada masa tu. Tapi tiba-tiba ada lagi orang boleh buat macam tu, dan ular ni ular betul, ditelan habis kita punya tali, kita punya tungkat kan, semua dah hilang dah sekarang ni. Jadi sebab itulah tiba-tiba sekali kan, apa yang terjadi ialah fa'ulqiyas saharatu sajidin. Tiba-tiba semua tukang sihir ni yang hebat-hebat ni kan, semua tu sujud. Sujud apa? Bukan sujud kepada Firaun, tapi sujud kepada apa? Iaitu mereka berkata, sujud dan berkata, qalu amanna bi rabbil alamin. Tiba-tiba mereka berkata, kami beriman dengan Tuhan al-alamin, rabbil alamin, iaitu apa yang dibawa oleh Nabi Musa lah sebelum daripada ni. Apa lagi dia kata untuk confirmkan lagi kan bahawa sebenarnya mereka ini ialah percaya kepada Nabi Musa sekarang. Iaitu mereka berkata Rabbi Musa wa Harun. Tuhan Nabi Musa dan juga Tuhan Harun. Tuhan Musa dan juga Tuhan Harun. So sekarang ni kami percaya dah. Bukanlah kami tengok kan, dia boleh bertukar sekelip mata, maknanya kan
Jadi apa yang berlaku kepada tukang sihir ini, kita bolehkan kata begini lah kan, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, hati manusia ni kan boleh dibolak-balik kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni kan boleh bertukar. Dalam sekelip mata mereka boleh bertukar. Allah mudah saja bagi Allah, kun fayakun. Maka begitu jugalah kan yang berlaku kepada manusia. Mungkin manusia kita tengok pada hari ni kan, mereka ni menentang dakwah, menentang Islam dan sebagainya. Tiba-tiba mungkin esok, tiba-tiba dalam sekelip mata mereka ni boleh bertukar. Kita tengok kan baru-baru ni kan apa yang berlaku di di Belanda kan, di Holland. Ada penentang, orang yang sangat kuat menentang Islam, tiba-tiba dia pula menjadi masuk Islam jadi maknanya kan benda ni boleh berlaku. Jadi sebab itulah bagi kita orang yang bawa Islam ni, kita ni jangan risau, kita ni jangan sedih, kita ni jangan takut kan. Sebab apa? Allah SWT tahu dia akan buat mengikut kehendak dia. Apa yang baik, maka Allah SWT itulah Allah Taala akan buat benda tu, apa yang terbaik. Jadi kita hendaklah yakin saja bahawa kita ni buat apa yang Allah Taala suruh, dan bukannya kita fikirkan kenapa Allah Taala tak buat macam ni, kenapa tak buat macam ni kan. Allah Taala lebih tahu. Dia tahu kan dia nak buat macam mana, apa yang baik untuk manusia dan juga untuk dakwah kan. Jadi selepas daripada tukang sihir itu macam tu, apa kata qala. Sekarang ni marahlah Firaun. Firaun kata apa? Dia kata amantum lahu qabla an azana lakum. Dia kata, kamu semua ni beriman, kamu semua percaya kepada Musa, sedangkan kamu tak minta izin daripada aku lagi. Kan maknanya dia minta kepada dia beritahu kepada tukang sihir tu, kalau nak beriman kepada Musa ni kena minta izin dengan aku dulu. Jadi nampak tak itu adalah perangai orang-orang besar, perangai pemimpin yang zalim. Iaitu mereka ni seolah-olahnya siapa-siapa orang bawah dia ni, rakyat ni adalah orang-orang yang nak buat apa-apa mesti kena minta izin daripada dia. Sedangkan apa yang dia bawa tu adalah benda tak betul. Jadi kalau benda tu tak betul, kenapa orang perlu minta izin daripada dia nak buat satu benda yang betul, nak berubah daripada tak betul kepada betul. Jadi ini adalah perangai Firaun. Jadi oleh kerana itulah maka kita kena fahamkan situasi ini adalah situasi yang berulang-ulang kan. Sampai kadang-kadang tu sampai kepada hari ini ada orang yang macam tu yang nak menguasai rakyat dia, menguasai macam kat sini Firaun menguasai tukang sihir, iaitu sebelum nak beriman kena minta izin. Manalah kalau minta izin, manalah dia nak beri kan. Serupalah kita pada hari ni kan, kalau kita nak buat benda baik dan benda tu tak disukai oleh pemimpin, takkanlah dia kata okeylah silakan. Dia tak akan kata silakan. Sebab apa? Benda tu memang dia tak setuju kan. Jadi begitulah di sini dia mengaku dia ni Tuhan, takkanlah dia akan beri izin untuk orang percaya kepada Musa dan juga Harun, kepada Nabi Musa, Nabi Harun. Jadi sebab tu dia kata, tapi tengok perangai dia. Dia kata qala amantum lahu qabla an azana lakum. Kamu beriman sebelum daripada kamu dapat izin daripada aku. Jadi innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihra. Jadi kata sesungguhnya dia sekarang ni Firaun mengatakan sesungguhnya Musa ini ketua kamu yang mengajar kamu ilmu sihir. Jadi dalam tafsiran dia kata begini kan tentang ayat ni, iaitu dia kata sebenarnya kamu ni macam ada planning ni dengan Musa ni. Itu pula kan perangai dia. Jadi dia nak, ini adalah bentuk macam mana dia nak ceritakan kepada orang ramai sebenarnya bahawa apa yang berlaku ni ini macam dah di plan awal-awal. Jadi sebab itulah dia kata ini Musa ni kepala sihir yang mengajar kamu je. Macam itulah seolah-olahnya kan dia kata. Kemudian selepas daripada itu fala saufa ta'lamun, kamu akan tahu apa? Kamu akan tahu apa yang aku nak buat kepada kamu semua ni. Jadi dia buat ancaman lah kat sini. Kemudian dia kata apa ancaman dia? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajma'in. Firaun berkata, aku akan potong tangan kamu, dia kata. Potong tangan kamu, kemudian potong kaki kamu. Min khilaf, maknanya terbalik. Terbalik tu maksudnya akan potong tangan kanan, akan potong kaki kiri. Nampak tak? Kalau potong sebelah, dia akan jadi mungkin nampak macam tu sikit. Tapi bila terbalik macam tu, memang sangat menyakitkan, sangat memalukan, sangat mengaibkan. Satu benda yang jahat lah yang dibuat oleh Firaun pada zaman tu. Kemudian berapa orang dia akan buat tu? Seorang, dua orang sebagai ancaman? Tak, semua sekali kena. Sebab tu dia kata wala usallibannakum ajma'in. Dah potong tangan tu kemudian akan disalib kan. Di dalam ayat dan surah yang lain disebutkan bahawa dia akan disalibkan. Disalib tu ialah satu bentuk penyiksaan yang dibuat oleh orang-orang di zaman tu, iaitu mereka akan ikat orang tu, dia akan letakkan di atas pokok tamar. Kalau ikutnya di dalam surah-surah yang lain.
Kemudian selepas daripada tu, qalu la dhaira. Apa kata, apa jawab tukang-tukang sihir tu? Apakah mereka ni takut kepada apa yang diancam oleh Firaun tu? Jadi mereka berkata, tengok ini adalah satu benda yang pelik kan, iaitu mereka berkata qalu la dhaira. La dhaira tu maknanya la darar, maknanya sama la dhaira tu iaitu maksudnya kami tak takut, dia kata. Itulah maksudnya kan, buatlah apa-apa saja sekarang ni kan. Inna ila rabbina munqalibun. Sebab apa? Kami semua akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya buat pun paling-paling kuat ialah kami akan mati kan. Jadi bila mati kami akan balik kepada Allah juga. Kalau tak mati masa ni, mati nanti akan mati juga. Jadi makna kat sini ialah tiba-tiba yang dia boleh berubah kan. Tukang-tukang sihir tu dia boleh berubah menjadi orang yang kuat iman dia. Tak takut kepada ancaman Firaun, sebagaimanalah kita tengok dalam ayat di sini. Kemudian apa lagi kata mereka? Maknanya menunjukkan kepada kuatnya iman mereka tu. Mereka berkata, inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana. Kami nak Allah Subhanahu Wa Taala, kami ingin sangat Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa-dosa kami. Khatayana tu apa? Iaitu dosa-dosa sebelum daripada ni. Sebelum daripada ni banyak kan, kami ni menipu orang, kami ni mengatakan Firaun ni Tuhan, kami ni mengajak orang, kami mempengaruhi orang ramai sehingga orang ramai mempercayai bahawa Firaun tu Tuhan dan sebagainya, macam-macam. Semua tu adalah khatayana. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala boleh ampunkan semua khataya ini. Jadi kemudian an kunna awwalal mu'minin. Kemudian mereka berkata an kunna awwalal mu'minin, dan kerana kamilah orang-orang yang mula-mula beriman. Nampak tak maknanya kan? Mereka ni seolah-olah menjadi orang yang mula-mula beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga kepada Nabi Harun. Jadi dekat sini juga ialah kita boleh ambil pengajaran sedikit kan, iaitu disebutkan perkataan awal, an kunna awwalal mu'minin, kami adalah orang-orang awal mukmin. Jadi ada perbezaan sebenarnya di antara orang-orang yang awal beriman dengan orang-orang yang akhir beriman. Sebagaimana juga lah dalam sejarah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang masuk Islam awal, iaitu semasa di Mekah, dan ada orang-orang yang masuk Islam tu lambat, iaitu selepas daripada Fatuh Mekah. Jadi sebenarnya tidak sama di antara orang masuk Islam awal dengan orang masuk Islam lambat. Sebab apa kan? Sebab orang yang masuk awal ni kan, dia dapat banyak buat kebaikan dulu dan sebagainya kan. So kebaikan itu banyak, itu secara umum lah. Dan orang yang masuk lambat ni kemungkinan sebab itulah orang-orang seperti Abu Sufyan, seperti Ikrimah bin Abi Jahal kan dan sebagainya, mereka ni masuk Islam lambat. Tapi sebab itulah mereka cuba buat sungguh-sungguh selepas daripada mereka masuk Islam tu, untuk apa? Soalan mereka nak berkatakan, kami nak tebus kejahatan-kejahatan kami dulu dan kami nak kejarkan kebaikan sebanyak mungkin. Jadi kita macam itulah juga, ada orang yang awal masuk, ada orang yang awal percaya, ada orang yang akhir. Jadi kalau kita ni itu adalah kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang di kalangan kita ni yang tidak sama. Kemudian wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttabaun. Kemudian plot cerita seterusnya kita ialah pergi kepada cerita iaitu Nabi Musa. Kami wahyukan kepada Musa an asri bi ibadi, iaitu bawalah berjalan malam, iaitu sekarang ni cerita tentang membawa keluar kan Bani Israel daripada mana? Daripada Mesir. Sebab asalnya Bani Israel sebenarnya ialah bukannya berada di Mesir, sebagaimana kita tahu mereka ini dibawa oleh Nabi Yusuf alaihissalam, iaitu anak-anak Nabi Yaqub dulu. Nabi Yusuf telah membawa semua keluarga dia ke negeri Mesir, lalu mereka pun tinggal di Mesir. Lalu mereka pun menjadi bertambah banyak dan mereka ini dipanggil sebagai Bani Israel. Jadi selepas daripada itu, mereka ni sekarang ini oleh kerana kezaliman yang dibuat oleh Firaun, dan Firaun telah menjadikan mereka ni sebagai masyarakat kelas kedua. Jadi Allah SWT meminta mereka ni supaya dibawa keluar balik oleh Nabi Musa AS. Tetapi Firaun tak nak. Sebab apa Firaun tak nak? Sebab Firaun ini dia telah memperbudakkan, memperhambakan orang-orang yang Bani Israel ini. Sebab kalau tidak ada Bani Israel ini, siapa yang nak buat kerja banyak-banyak kan? Sebab apa lah? Mereka ni kita kata tak nak buat kerja, enggan buat kerja kan. Mereka semua suruh orang-orang yang Bani Israel ni. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Ta'ala sekarang beritahu kepada Nabi Musa alaihissalam supaya sekarang ni bawa keluar semua Bani Israel itu daripada Mesir, dan mereka ni ada kerja dia, iaitu kerjanya ialah membebaskan Baitul Maqdis daripada kongkongan pegangan orang-orang yang tidak iaitu kaum nanti kita akan jumpa nanti dalam kisah Talut dan juga Jalut ni. Kemudian selepas daripada itu Allah SWT kata bi ibadi an asri bi ibadi.
iaitu dengan bawa berjalan hamba-hambaku. Jadi ulama tafsir menyebutkan kat sini digunakan perkataan hamba-hambaku nak menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel pada ketika itu kan. Maknanya Allah sayangnya kepada mereka itu, dan sehingga memanggil mereka ni sebagai hamba-hambaku. Kemudian innakum muttabaun, tetapi Allah SWT sebutkan bahawa mereka ini bila berjalan pada waktu malam, bila lari daripada negeri Mesir ni, maka mereka ini muttabaun, mereka ni akan diikuti. Diikuti oleh siapa? Diikuti oleh Firaun dan tentera ni. Dan dikatakan dalam sejarahnya iaitu bilangan tentera-tentera Firaun pada masa itulah mencapai ratusan ribu. Sangat-sangat ramai. Jadi fa'arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Ini disebutkan iaitu Firaun telah mengutuskan orang-orang dia fil madaini, ke bandar-bandar, ke negeri Mesir tu. Semua bandar di negeri Mesir tu, kalau kita tengok Mesir ni memang apa ni, negeri yang subur sebab apa? Dia di delta sungai Nil lah. Semua benda tu yang datang daripada hulu sungai semua campakkan di delta Nil tu. Jadi kawasan tu memang sangat subur sejak daripada dulu sampai sekarang Kemudian apa yang dibuat hasyirin, iaitu dia nak mengumpulkan. Jadi maknanya kat sini bukan hanya tentera yang berada di, kalau kita kata Kairah lah kan bukan di Kairah saja, bukan di tempat dia saja, di bandar dia, tapi semua bandar-bandar di negeri Mesir tu di bawah pemerintah dia kumpulkan semua. Untuk apa? Untuk buat satu benda yang besar ni, iaitu mengejar Bani Israel sekarang yang lari. Jadi kita boleh bayangkan maknanya Bani Israel itu bukan seorang, ribu-ribu orang juga dikatakan. Jadi dikejar oleh ratusan ribu orang. Jadi jumlah tu bilangan tu sangat berbeza. Sebab itulah dalam ayat seterusnya, ayat 54, Allah SWT kata innaha ulai la syirzimatun qalilun. Sesungguhnya mereka ini Firaun berkata bahawa mereka ni, iaitu Bani Israel ni, haula la syirzimatun. Syirzimah ni bahasa Arab artinya ialah taifah, satu kumpulan yang kecil saja kalau ikutnya kan. Iaitu dalam ini tafsir jalan lain kata taifah. Syirzimah ni ialah taifah. Kemudian qalilun, sikit bukan makna sikit 2-3 orang lah tetapi sikit tidak dibandingkan dengan tentera Firaun yang sangat ramai. Kemudian wa innahum lana laghaizun. Ini Firaun kata lagi, kenapa kita kena kejar mereka ni? Mereka ni dah buat satu benda yang menyebabkan kita ni tak boleh terima. Nah, ikutnya laghaizun ni artinya ialah marah ghaiz tu maknanya marah. Jadi kita sekarang tak boleh ni. Jadi ini semua adalah macam kita kata i'lam kan, kita sebut tadi kan. I'lam iaitu mana nak cerita kepada orang kenapa kita kena tangkap mereka, kenapa kita kena bunuh mereka, kenapa kita tak boleh terima mereka ni. Jadi disebutkan alasan-alasannya supaya orang tak boleh terima. Kemudian dia sebut wa inna la jami'un hazirun. Kemudian Firaun sebutkan, dia kata dan sesungguhnya kita sekalian sentiasa beringat dan berjaga-jaga. Iaitu dia kata kita ni kan maknanya tahu apa yang mereka buat ni kan, dan kita alert apa yang mereka buat ni kan. Jadi maknanya sebelum daripada ni banyaklah kan tempoh masa tu di antara ketibaan Nabi Musa AS daripada tempat Nabi Shu'aib kemudian sampai kepada Mesir, waktu tu agak panjang Jadi macam-macam lah benda. Jadi kat sinilah maknanya Firaun ini dia tengok semua kan. Dia dah check, maknanya dia adalah mata-mata dia akan check tengok apa benda ni buat apa. Jadi sebab tu lah dia ceritakan, kita ni dia buat kita ni marah sangat, dan kemudian kita ni sebenarnya bukan orang yang tak alert apa yang mereka buat ni. Jadi kemudian Allah Taala kata fa akhrajnahum min jannatin wa uyun. Jadi Firaun ni keluarlah daripada kami keluarkan, Allah Taala kata kami keluarkan mereka ini daripada jannatin wa uyun. Jannatin maknanya taman-taman, uyun ialah mata-mata air. Jadi kat sini kenapa disebutkan kebun kan, jannah kan, kebun, taman dan sebagainya, dan kemudian mata air? Kerana di negeri Mesir ni kalau kita tengok dalam peta pun sebenarnya ialah kan, dia ada kan delta Nil tu ialah negeri kira banyak taman, kira banyak pokok dan sebagainya kan. Kemudian ada air sungai lagi, itu jadi uyun. Jadi mereka ni berkampung kat situ, mereka ni buat bandar kat situ, Firaun ni. Kemudian sebelah kanan yang Nabi Musa AS lari bersama-sama dengan Bani Israel ni, itu adalah padang pasir. Jadi bila mereka keluar daripada situ, insya-Allah hari ni kan mudah kan, kita boleh tengok Google Map dan sebagainya kan, kita akan boleh nampak kan. Jadi mereka lari, iaitu meninggalkan kawasan yang kebun-kebun tadi tu menuju ke sebelah timur, menuju sebelah timur kan. Jadi timur tu adalah padang pasir. Jadi itulah maknanya Allah Taala kata kami keluarkan mereka.
keluarkan daripada situ. Jadi mereka ni lari daripada mana nak kejar Bani Israel itu. Kemudian jadi semua tu adalah jannat wa uyun padahal. Jadi apa jadi? Wa kunuzin wa maqamin karim. Dan di situ juga ada kunuz. Kunuz makna khazanah-khazanah kan. Kau tengok cerita apa yang ditinggalkan oleh Firaun ni memang sangat dahsyat kan. Semua benda tu daripada emas kan. Sampai sekarang ada lagi. Kita tengok dalam apa ni? Museum-museum di negeri Mesir. Kemudian tu tempat-tempat yang khazanah-khazanah, yang mahal, yang kaya-kaya semua kan. Kazalika. Jadi Allah Ta'ala kata, kazalika wa awrasnaha Bani Israel. Dan begitulah kami telah jadikan semua yang ditinggalkan. Apa yang ditinggalkan? Iaitu kebun dan sebagainya itu. Wa awrasnaha Bani Israel. Apa yang ditinggalkan oleh Firaun semua itu, iaitu sama ada kebun dia, sama ada uyun dia, sama ada kunuz dia. Kata semua tu kami wariskan dia menjadi milik Bani Israel. Jadi ada dua perkara lah yang saya nak sentuh kat sini kan. Yang pertama sekali penafsiran tentang isu ni, iaitu macam mana pula dikata diwariskan benda ni kepada Bani Israel. Jadi menurut cerita ni ada dua penafsiran ulama' di sini dalam tafsir. Dia kata yang pertama sekali ialah apabila Firaun ini mati di dalam laut, maka selepas daripada tu Bani Israel ini telah diizinkan oleh Allah SWT, sebahagian daripada mereka telah pergi dan menguasai Baitul Maqdis. Selepas daripada Baitul Maqdis, mereka telah berjaya membina negara Islam di Baitul Maqdis. Kemudian mereka telah kembali semula ke Mesir dan mereka dapat mengambil semua apa-apa yang ditinggalkan oleh Firaun. Itu yang pertamalah. Kemudian yang keduanya ialah dikatakan bahawa Nabi Musa selepas daripada tenggelam tu semua tu, maka Nabi Musa telah kembali semula ke Mesir dan mereka dapat mengambil banyak benda-benda lah yang ditinggalkan. Kan kita tahu kan semua kan banyak benda-benda sebenarnya yang ditinggalkan sebab nak mereka keluar pada waktu malam pada ketika itu kan. Dan Firaun telah mengejar mereka pada waktu pagi kan, iaitu dia kata pada waktu matahari naik. Pada masa itulah Firaun mengejar Bani Israel yang lari pada waktu malam tu. Jadi kemudian cerita ni ialah kita sekarang berakhir pada ayat iaitu kazalika wa awrasnaha Bani Israel, kami wariskan semua tu kepada Bani Israel. Jadi perkara yang kedua yang saya nak sentuh kan dalam ayat ni dalam ayat mana ni, ayat 59 surah ni, surah Syu'ara ni ialah Bani Israel bila membaca ayat-ayat begini kan, jadi mereka mengatakan, tengok kan tak, sebenarnya dia kata semua tanah-tanah ni sebenarnya adalah milik mereka. Jadi sebab itulah kita kena ambil balik. Tengok kan Allah SWT kata wa awrasnaha Bani Israel. Bani Israel lah sepatutnya akan mewarisi benda-benda ni, mewarisi daripada yang Firaun. Sebab itulah itu adalah milik kita, jadi kita kena ambil. Itu dakwaan Bani Israel lah pada hari ini. Jadi sebenarnya kalau kita baca dalam Al-Quran, banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang kehebatan Bani Israel ini, iaitu kelebihan Bani Israel dan sebagainya. Jadi penafsirannya bagaimana sebenarnya? Jawapannya ialah benda-benda ni ialah diberikan kepada Bani Israel yang beriman. Yang beriman, iaitu yang beriman kepada Nabi Musa. Dan kalaulah mereka ni benar-benar beriman kepada Nabi Musa, jadi mereka mestilah mengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi Bani Israel yang beriman dengan Nabi Musa, yang mengikut Nabi Musa, maka itulah yang dipanggil sebagai mukmin, sebagai Muslim. Dan sebenarnya ramai lagi di kalangan Bani Israel ini yang tak mengikut Nabi Musa. Jadi kalau kita tahu kan cerita Talut dan juga Jalut tu, itu bila melalui tempat sungai, mereka ni ramai kan, bahkan dikatakan hanya beberapa peratus saja yang tidak minum daripada sungai itu yang sungguh-sungguh. Yang ramainya ialah minum, bermain dalam air itu, mandi-mandi dan sebagainya. Sedangkan mereka hanya diberi untuk mencebuk dengan tangan sahaja kan. Jadi apa yang terjadi selepas daripada itu? Yang terjadi ialah Allah SWT kata ayat terakhir pada hari ini, fa'atba'uhum musyrikin, sebagaimana yang saya sebut tadi kan. Jadi tentera Firaun telah mengikut Bani Israel yang lari itu pada waktu pagi. Jadi selepas tu apa terjadi lagi? InsyaAllah kita akan sambung sesi ini pada sesi akan datang. InsyaAllah aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.